Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada hari ini, Cikgu akan mengupas satu lagi tajuk yang menarik iaitu Bab 10 Pengangkutan dalam Manusia dan Haiwan. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat menguasai 10.1 jenis sistem peredaran, mewajarkan keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel kompleks, mengenal pasti bahan yang diangkut oleh sistem pengangkutan iaitu bahan keperluan sel dan bahan buangan sel, mengkonsepsikan jenis sistem peredaran dalam organisma multisel iaitu terbuka dan tertutup, membanding dan membezakan antara sistem peredaran dalam organisma multisel iaitu serangga, ikan, amfibia dan manusia. 10.2 Sistem peredaran manusia. Memerihalkan komponen sistem peredaran manusia iaitu jantung, salur darah dan juga darah, menerangkan komposisi darah iaitu plasma dan sel darah, membanding dan membezakan antara jenis salur darah iaitu arteri, vena dan kapilari, melabel struktur jantung manusia dan salur darah berkaitan iaitu aorta, vena cava, arteri pulmonari dan vena pulmonari, arteri koronari dan vena koronari, injap sabik dan injap bikuspid, serta injap trikuspid dan juga septum. Memerihalkan fungsi bahagian jantung. 10.1 Jenis sistem peredaran. Keperluan sistem pengangkutan organisma multisel kompleks. Setiap sel hidup memerlukan bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien dan menyingkirkan bahan buangan sel seperti karbon dioksida dan bahan kumuh bernitrogen. Dalam bab 2, anak-anak telah mempelajari bagaimana organisma unisel seperti ameba memperolehi bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan secara resapan dari dan ke persekitaran luar. Organisma unisel dia mempunyai isi padu badan yang kecil. Maka jumlah nisbah luas permukaan kepada isi padu organisma adalah besar. Jadi ameba tak perlu sistem pengangkutan yang khusus untuk mengangkut bahan masuk dan keluar. Bagaimana dengan organisma multisel? Organisma multisel dia bersaiz besar, dia tak boleh memperoleh bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan secara resapan. Ini kerana GLP per I iaitu jumlah luas permukaan kepada isi padu organisma tersebut adalah kecil. Satu lagi, jarak persekitaran luar dari sel pula adalah terlalu jauh untuk pertukaran bahan secara langsung. Cuba lihat gambar rajah 10.1. Okay, pertukaran bahan bagi organisma unisel. Okay, ini persekitaran luar, cikgu sebut tadi tu. Okay, kemudian ameba ni dia berada dalam persekitaran ini tersebut. Jadi, pertukaran bahan boleh berlaku secara resapan kerana sel berada dalam persekitaran itu. Cuba lihat rajah 10.2. Okey, pertukaran bahan bagi organisma multisel. Okey, dalam ni ada sel badan. Okey, sel badan. Ini persekitaran luar dia, yang mana dia terletak jauh daripada sel. Kemudian ada pula epidermis di sini. Okey, lagilah jauh. Jadi, pertukaran bahan tidak boleh berlaku secara resapan kerana sel terletak jauh dari persekitaran. Okay, kita lihat jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel. Kita ada dua sistem iaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Okay, kita lihat dulu sistem peredaran terbuka. Dalam sistem peredaran terbuka, hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan.
rongga badan dikenali sebagai hemosilem. Okey, dan membasahi sel. Kita guna hemolimfa kalau dalam manusia ataupun amfibia ikan, dia menggunakan darah. Tapi kalau kalau macam serangga, dia menggunakan hemolimfa. Okey, dia ada hemolimfa. Dia masuk ke dalam hemosilem untuk membasahi sel. Okey, sistem seterusnya, hemolimfa ialah cecair bernutrien. Dia menyerupai darah, yang mana terdapat dalam kebanyakan invertebrata seperti serangga dan moluska. Sistem peredaran tertutup. Dalam sistem peredaran tertutup, darah sentiasa terkandung dalam salur darah secara tertutup dan berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Pertukaran bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien berlaku merentasi dinding kapilari darah. Okey? Ini dia. Seterusnya, cikgu pergi dulu kepada sistem peredaran terbuka. Okey, kita bincang sistem peredaran serangga. Kita lihat dulu 10.4 ni, Rajah 10.4, sistem peredaran terbuka bagi serangga. Di sini aorta, nanti aku terangkan apa itu aorta. Kemudian jantung, okey, di sini ada jantung. Ada ostrium, okey, ni ada ostrium. Kemudian dia punya rongga ni dikenali sebagai hemosilem. Okey, kemudian ada jantung. Sistem peredaran dalam serangga ialah sistem peredaran terbuka. Ini bermaksud satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemosilem. Hemolimfa mengalir keluar dari jantung ke dalam hemosilem apabila jantung mengecut. Di hemosilem, pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan berlaku secara resapan. Apabila jantung mengendur, hemolimfa mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut ostrium. Di sini ada liang-liang seni, yang inilah dikenali sebagai ostrium. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem peredaran ikan. Okey, sistem peredaran ikan ialah sistem peredaran tertutup. Ikan mempunyai dua ruang, iaitu satu atrium dan satu ventricle. Darah yang meninggalkan ventricle akan dipam ke dalam kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Okay? Kita kenali sebagai kapilari sistemik, yang mana kapilari insang mengalirkan darah beroksigen. Okay? Darah yang beroksigen. Okay, seterusnya, yang ni dia kapilari insang. Di bahagian ini ada percampuran darah sedikit yang warna purple sikit, gelap-gelap ni. Yang warna merah ni merupakan darah yang beroksigen. Okay, kaya dengan oksigen. Manakala ini kapilari sistemik, yang warna gelap ni yang sama yang cikgu sebut tadi tu, warna purple tu adalah darah yang bercampur dengan oksigen dan juga karbon dioksida. Yang warna biru ni pula merupakan darah terdioksigen. Okay, darah yang kaya dengan karbon dioksida. Dalam kapilari sistemik, ini di kapilari sistemik, oksigen meresap ke dalam tisu. Okay, oksigen yang darah ni bekalkan ni, okay, yang ada banyak oksigen ni, dia akan meresap ke dalam tisu. Manakala karbon dioksida yang dari tisu tadi tu, okay, akan meresap ke dalam kapilari. Darah yang terdioksigen. Okay, yang darah terdioksigen tu apa? Darah yang kaya dengan karbon dioksida. Jadi yang warna biru ni lah. Dia akan kembali ke atrium jantung melalui vena. Nah, ini vena. Dia akan masuk ke dalam atrium jantung. Sebab tu dia macam sehala kan. Vena, dia masuk ke atrium.
dia pergi ke ventricle, kemudian dia pergi ke kapilari insang, pertukaran gas berlaku di sini. Ada dia membebaskan karbon dioksida, kemudian dia meresap oksigen, kemudian darah di kawasan ini kaya dengan oksigen, macam tu. Jadi dia akan pergi dalam bentuk sehala lah. Okay? Oleh sebab darah mengalir dalam satu hala, maka sistem peredaran ikan dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Cikgu teruskan kepada sistem peredaran amfibia. Amfibia mempunyai jantung yang terdiri daripada 3 ruang. Ikan 2 ruang kan? Satu atrium, satu ventricle. Tapi kalau amfibia terdiri daripada 3 ruang, iaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Okay? Kalau satu ventricle ni masih lagi ada percampuran darah. Okay? Kita lihat nanti. Okay? Berbeza dengan peredaran tunggal ikan, darah mengalir dalam 2 peredaran, iaitu kita kenali sebagai peredaran pulmokutaneus dan peredaran sistemik. Oleh itu, sistem ini dikenali sebagai sistem peredaran ganda 2. Ada 2 kan? Peredaran pulmokutaneus dan satu lagi peredaran sistemik. Maka kita kenali sebagai sistem peredaran ganda 2. Okey, amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang tak lengkap kerana darah terdioksigen, iaitu yang kaya dengan karbon dioksida, dan darah beroksigen, iaitu darah yang kaya dengan oksigen, masih lagi bercampur. Kenapa dia masih lagi bercampur? Sebab masih lagi satu ventricle di sini. So, masih lagi bercampur. Maka, kita kenali sebagai sistem peredaran ganda 2 yang tidak lengkap. Okey, kita lihat ni. Okey, peredaran pulmokutaneus mengangkut darah ke peparu dan kulit dan pertukaran gas berlaku di sini. Ini dia. Okey. Kemudian, peredaran sistemik mengangkut darah beroksigen ke tisu badan dan mengembalikan darah terdioksigen ke atrium kanan. Okay, dia ada 2 atrium kan? 2 atrium kanan dan atrium kiri. Jadi darah yang terdioksigen akan dikembalikan, okay? Kemudian dia pergi ke atrium kanan melalui vena. Okay, kita lihat gambar rajah ni. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Apa yang di nombor 1 ni? Okay, nombor 1 ni, darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Ini. Okey, nombor 1 ni, atrium kanan. Kemudian, nombor 2, yang ni nombor 2, darah beroksigen dari paru-paru. Ini dia. Okey, ini dari paru-paru masuk ke dalam atrium kiri melalui vena pulmonari. Kemudian, nombor 3, yang ni dekat ventricle ni, darah dari kedua-dua atrium, maksudnya atrium kiri dan atrium kanan, masuk terus ke dalam ventricle, dalam satu ventricle. Jadi, terdapat sedikit percampuran. Walaupun terdapat sedikit percampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen dalam ventricle, namun kebanyakan darah beroksigen kekal dalam kiri ventricle. Dia kekal duduk di bahagian kiri ventricle, manakala darah yang terdioksigen kekal berada di bahagian kanan ventricle. Cuma sikit-sikit saja dia bercampur. Kemudian seterusnya dia yang keempat, ventricle kemudiannya mengepam darah melalui peredaran pulmokutaneus, okey, iaitu paru-paru dan kulit, dan peredaran sistemik. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem peredaran manusia. Masih lagi sistem peredaran tertutup. Okey. Cikgu teruskan. Manusia mempunyai jantung yang terdiri daripada 4 ruang. Tadi 2 ikan, amfibia 3, manusia 4. Jadi 2 atrium, 2 ventricle dan 4 ruang ini terpisah sepenuhnya. Jika terpisah sepenuhnya, mesti darah dia tidak bercampur. Okey, darah yang beroksigen dan juga darah terdioksigen dah takkan bercampur lagi dah. Okey,
Jadi manusia mempunyai sistem peredaran ganda 2. Ini bermaksud dalam satu kita peredaran yang lengkap, darah mengalir dalam salur darah menerusi jantung sebanyak 2 kali. Okey, ini sistem peredaran manusia. Oleh kerana terdapat 2 peredaran yang berbeza, manusia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang lengkap. Kenapa lengkap? Kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen sudah tidak bercampur lagi. Kita pergi dulu kepada peredaran pulmonari. Okey, ini peredaran pulmonari daripada sini sampai sini. Okey? Sampai sini. Jadi darah terdioksigen, iaitu darah yang kaya dengan karbon dioksida. Darah terdioksigen diangkut melalui arteri pulmonari. Mana arteri pulmonari? Ini dia, arteri pulmonari. Okey, yang warna biru ni. Okey, dia masuk ke paru-paru untuk pertukaran gas. Ini berlaku pertukaran gas berlaku di sini. Okey, dekat alveolus lah, dekat paru-paru ni. Okey. Darah beroksigen dari paru-paru kembali ke atrium kiri. Mana atrium kiri? Ini atrium kiri. Okey, dia akan mengalir ke ventricle kiri. Dia akan pergi ke ventricle kiri. Yang ini, yang darah yang beroksigen ni akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonari. Tadi arteri pulmonari Okey, ini vena pulmonari. Okey, seterusnya yang warna biru ni darah yang terdioksigen, manakala yang bahagian merah ni merupakan darah yang beroksigen. Okay, cikgu teruskan lagi. Peredaran sistemik. Peredaran sistemik iaitu darah dipam dari jantung ke semua tisu badan melalui aorta. Ini dia salur darah aorta. Salur yang paling besar sekali ni. Okay? Dia akan ke seluruh badan. Dia akan pergi ke seluruh badan. Darah akan pergi ke seluruh badan. Kemudian darah terdioksigen kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Jadi maknanya di bahagian badan, sel badan, apabila respirasi berlaku kan, dia dah dapat oksigen, kemudian berlakunya respirasi, hasil akhir bagi respirasi antaranya adalah karbon dioksida. So karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam darah. Okey, jadi darah yang ada karbon dioksida, yang kaya dengan karbon dioksida tadi kita kenali sebagai darah yang terdioksigen kan. Dia akan masuk ke dalam vena cava. Dia akan melalui vena cava, dia masuk ke dalam atrium kanan. Itu maksud cikgu. Okey, seterusnya kita lihat persamaan dan perbezaan antara sistem peredaran dalam organisma multisel. Okey, dari segi bilangan jenis sistem peredaran, bilangan ruang jantung dan pengasingan darah beroksigen dan darah terdioksigen. Okey, kita lihat dulu persamaan pertama. Sistem peredaran terdapat dalam semua organisma multisel. Kedua, sistem peredaran mempunyai jantung untuk mengepam darah ataupun hemolimfa di dalam serangga lah. Ketiga, sistem peredaran berfungsi mengangkut nutrien dan bahan buangan. Contoh nutrien, oksigen. Contoh bahan buangan, karbon dioksida. Okey, jantung mempunyai injap. Kenapa mempunyai injap? Dia untuk memastikan pengaliran darah sehala. Ini persamaan lah di antara keempat-empat organisma multisel. Kita lihat perbezaan pertama. Jenis sistem peredaran bagi serangga dipanggil sistem peredaran terbuka. Tapi bagi ikan, amfibia dan manusia dikenali sebagai sistem peredaran darah tertutup. Bilangan peredaran, okey, serangga tiada, ikan tunggal, okey, darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sekali sahaja dalam satu peredaran lengkap. Amfibia dan manusia dipanggil ganda 2. Okey, darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Okey, sama amfibia dengan manusia. Cuma ikan dipanggil tunggal.
Okey, hanya sekali saja dalam satu peredaran lengkap dari pengaliran darah tu. Bilangan ruang jantung jantung terdiri daripada banyak segmen ruang. Ikan ada 2, satu atrium, satu ventricle. Amfibia ada 3, iaitu 2 atrium, 1 ventricle. Manakala manusia ada 4, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Seterusnya, berkenaan dengan pengasingan darah beroksigen, serangga tiadalah. Okey, dia pakai hemolimfa kan? Hemolimfa. Okey, ikan tiada pengasingan darah. Okey. Amfibia tidak lengkap, di mana darah beroksigen bercampur sedikit dengan darah terdioksigen dalam ventricle, kerana ventricle amfibia masih lagi satu. Manakala manusia lengkap, di mana darah beroksigen dan tidak beroksigen dah tak bercampur lagi dah dalam ventricle. Okey, kita pergi kepada praktis formatif 10.1. Nyatakan 2 perbezaan antara sistem peredaran ikan dengan manusia. Nak 2 Okey. Ikan mempunyai sistem peredaran tunggal, manakala manusia mempunyai sistem peredaran ganda 2. Kedua, ikan mempunyai 1 atrium, 1 ventricle, manakala manusia mempunyai 2 atrium, 2 ventricle. Okey, soalan kedua. Terangkan mengapa sistem peredaran darah amfibia dianggap sebagai sistem peredaran darah tertutup dan tidak lengkap. Ini jawapan dia. Darah beroksigen masih bercampur dengan darah terdioksigen. Kenapa? Kerana amfibia mempunyai 1 ventricle yang tidak terbahagi. Okey, soalan ketiga. Cacing pipih merupakan organisma multisel. Okey, namun cacing pipih tidak memerlukan satu sistem pengangkutan yang khusus. Kan cikgu dah cakap tadi kan, kalau organisma multisel, dia perlu ada sistem pengangkutan yang khusus untuk mengangkut bahan masuk dan bahan keluar dari sel. Tapi mengapa cacing pipih tak perlu sistem pengangkutan yang khusus? Nama pun dah cacing pipih. Ini mesti berkaitan dengan bentuk dia. Okey, badan cacing pipih yang berbentuk pipih menyediakan nisbah GLP per I tadi, jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar untuk proses resapan bahan keperluan sel secara cekap. Okey, ia berlaku dengan cekap. Mesti berkaitan dengan bentuk dia. Okey, ini soalan keempat ni. Okey, soalan nombor 4. Terangkan mengapa serangga memerlukan satu sistem berasingan, iaitu sistem trakea untuk mengangkut oksigen. Ini jawapan dia. Sistem peredaran darah terbuka dalam serangga tak dapat mengedarkan oksigen ke sel badan. Oleh itu, untuk menampung aktiviti aktif, ialah serangga memang aktif kan, dia boleh melompat, dia boleh terbang. Jadi serangga memerlukan sistem trakea untuk mengangkut oksigen supaya oksigen dapat maknanya oksigen boleh diedarkan ke seluruh badan dengan cepatlah apabila ada satu sistem yang dikenali sebagai sistem trakea. 10.2 Sistem peredaran manusia. Sistem peredaran manusia mempunyai 3 komponen utama, iaitu darah, di mana darah ni merupakan sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, sel darah dan platelet. Darah bertindak sebagai medium pengangkutan. Kedua, jantung. Jantung berfungsi sebagai pam berotot yang mengedarkan darah ke seluruh badan. Dan yang ketiga, salur darah. Salur darah terdiri daripada arteri, kapilari dan vena yang dihubungkan kepada jantung dan mengangkut darah ke seluruh tisu badan. Okey, kita lihat dulu struktur jantung. Okey. Kita terangkan dulu apa dia jantung. Jantung terletak di antara peparu dalam rongga toraks dan mengandungi 4 ruang, iaitu atrium kiri, atrium kanan,
ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ruang di sebelah kiri dipisahkan daripada ruang di sebelah kanan oleh dinding yang berotot yang dikenali sebagai septum. Atrium menerima darah yang kembali ke jantung. Menerima darah yang kembali ke jantung, manakala ventrikel mengepam darah keluar dari jantung. Kita ada atrium kanan dan atrium kiri kan. Jadi dua-dua atrium ni dia menerima darah untuk kembali ke jantung. Okey, seterusnya ventrikel pula mempunyai dinding yang tebal dan mengecut lebih kuat daripada atrium. Okey, dia mengecut lebih kuat daripada atrium. Dinding berotot di sebelah kiri adalah lebih tebal daripada dinding berotot di sebelah kanan. Okey, maknanya dinding berotot ventrikel yang sebelah kiri itu lebih tebal, yang belah kanan tu nipis. Ini kerana ventrikel kiri perlu menjana tekanan yang lebih besar untuk mengepam darah keluar dari aorta ke seluruh badan. Manakala ventrikel kanan hanya perlu mengepam darah ke paru-paru. Jadi maksudnya, kenapa ventrikel kiri adalah lebih tebal? Jawapan dia kerana ventrikel kiri perlu mengepam darah keluar daripada jantung, melalui aorta ke seluruh badan. So dia perlu otot yang tebal. Manakala yang ventrikel kanan pula hanya mengepam darah ke paru-paru. So dinding dia tidak tebal sangat. Tidak tebal sangat. Seterusnya kita lihat struktur jantung. Ini dia struktur jantung. Yang warna biru ni nama dia vena cava. Cikgu tunjuk satu-satu. Yang ni pula adalah injap sabit. Yang ni. Injap sabit. Di sini satu, di sini satu. Yang ni bahagian ni, ruang ni dikenali sebagai atrium kanan. Dia nak pergi ke ventrikel kanan. Ni ventrikel kanan. Dia ada injap trikuspid. Ni 1, 2, 3, dia 3 bilah. Dipanggil trikuspid. Yang ni perlu merupakan arteri koronari. Arteri koronari. Kita bimbang kat sini lah. Kalau arteri koronari tersumbat ke apa ke, kita boleh menyebabkan sakit jantung, tekanan darah tinggi. Tengoklah, nanti kita bincangkan. Ini septum yang terpisah, yang memisahkan di antara kiri dan kanan. Ni dinding ventrikel ni yang cikgu masukkan. Dinding ventrikel kanan yang berotot ni ia tidaklah berotot tebal. Manakala ventrikel kiri dinding berotot dia tebal. Kenapa? Cikgu sebut tadi kan. Ventrikel kiri otot dia perlu tebal disebabkan tekanan untuk mengepam darah ke seluruh badan. Manakala yang di sini hanya mengepam ke paru-paru je. Di sini ada injap bikuspid, ada 2 bilah, 1, 2. Kemudian ini vena coronari. Ini yang halus ni ada vena coronari. Ini merupakan ruang atrium kiri. Ini merupakan vena pulmonari. Vena pulmonari. Yang ini merupakan arteri pulmonari. Arteri pulmonari yang warna biru ni. Dan yang ini pula merupakan aorta. Salur darah yang paling besar sekali. Cikgu teruskan. Arteri koronari mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung, manakala vena koronari mengangkut darah terdioksigen. Yang warna merah dikenali sebagai arteri koronari. Ni yang halus ni. Yang dekat sini ni, yang dekat jantung yang warna merah. Vena koronari. Yang warna biru ni. Yang warna biru ni mengangkut darah terdioksigen. Cikgu teruskan lagi. Aorta. Ni dia. Aorta. Yang warna merah ni, besar ni. Merupakan salur darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan, manakala vena cava. Ni vena cava. Yang warna biru ni. Merupakan vena utama yang mengangkut darah terdioksigen yang ada karbon dioksida kembali ke jantung.
arteri pulmonari yang warna biru. Arteri pulmonari yang warna biru mengangkut darah terdioksigen. Anak, terdioksigen darah yang ada karbon dioksida. Okey, dari jantung ke paru. Manakala vena pulmonari, mana vena pulmonari? Ini dia, vena pulmonari yang warna merah ni, mengangkut darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Okey, seterusnya, injap sabit. Okey, di pangkal arteri pulmonari dan di pangkal aorta ada injap sabit. Fungsi dia untuk memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak mengalir semula ke dalam ventricle apabila ventricle mengendur untuk memastikan darah sehala. Okey. Injap trikuspid, di mana dia terletak di antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Ini dia. Okey. Untuk memastikan darah tak mengalir ke dalam ventricle kanan kerana dan tidak mengalir semula ke dalam atrium. Okey, cikgu baca balik. Injap trikuspid antara atrium kanan dan ventricle kanan. Okey, memastikan darah yang mengalir ke dalam ventricle kanan tidak mengalir semula ke atrium kanan. Injap ini terdiri daripada 3 cuping. Okey, 3 cuping. Sebab tu dipanggil tree, 3 cuping. Okey, fungsi dia untuk memastikan darah satu hala dan satu lagi tak masuk semula ke dalam atrium kanan ni. Dia dah pergi ke ventricle, dia tak boleh masuk dah ke atrium kanan disebabkan oleh injap trikuspid yang mengawal. Okey, lagi. Injap bikuspid. Okey, duduk di mana? Ni, di sini. Yang warna putih ni, di sini. Okey, terletak di antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Dipanggil bikuspid B. Biasanya B2. Okey, bikuspid 2 cuping je lah. Okey. Untuk memastikan darah yang mengalir ke dalam ventricle kiri tak mengalir semula ke dalam atrium. Okey. Samalah dengan trikuspid. Cuma trikuspid ni ada 3 cuping, manakala bikuspid ni ada 2 cuping. Okey, lagi septum di tengah-tengah ni. Okey, septum berfungsi memisahkan bahagian jantung kiri daripada bahagian jantung kanan dan memastikan darah beroksigen tak bercampur dengan darah terdioksigen. Yang bahagian sini ni, atrium kanan ni, okey, darah yang terdioksigen. Manakala di bahagian sini ni, di bahagian kanan, kiri, darah yang beroksigen. Jadi bila ada septum, ia akan memastikan darah yang beroksigen dan darah yang terdioksigen tidak bercampur. Okay, cikgu teruskan lagi. Komposisi darah manusia. Darah manusia terdiri daripada 55% plasma dan 45% komponen sel. Plasma ialah medium pengangkutan dalam badan. Komponen sel darah terdiri daripada sel darah merah atau kita kenali sebagai eritrosit, okay, platelet dan sel darah putih ataupun kita kenali sebagai leukosit. Okay, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, sama je. Okay, ini dia. Okay, darah kita ada komponen-komponen utama terdiri daripada plasma, iaitu 55% daripada isi paru darah, plasma ni. Kedua, dia sikit je, ada leukosit dalam platelet. Okay, leukosit kurang daripada 1% daripada isi paru darah. Dan yang ketiga, eritrosit, yang warna merah gelap ni, di mana 45% daripada isi padu darah. Okey, ni eritrosit, sel darah merah. Okey, yang ni platelet. Okey, platelet ni ada nanti kita jumpa dekat proses pembekuan darah nanti. Okey, kemudian ni leukosit, iaitu sel darah putih tadi kan. Okey, seterusnya kita lihat jadual 10.2 komponen plasma darah dan fungsi utama setiap komponen. Okay, apa fungsi air? Plasma darah terdiri daripada 90% air. Air merupakan medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi, iaitu karbon dioksida dan juga oksigen. Selain daripada itu, dia pelarut bagi ion
hasil pencernaan dan juga bahan perkumuhan. Okey, protein plasma. Komponen kedua, protein plasma. Okey, fibrinogen. Okey, satu istilah yang dikenali sebagai fibrinogen berfungsi dalam pembekuan darah. Albumin berfungsi untuk mengawal tekanan osmosis dan globulin iaitu sejenis antibody yang terlibat dalam pertahanan badan. Dia duduk dalam protein plasma. Bahan-bahan terlarut seperti nutrien, glukosa, bahan-bahan terlarut nutrien lah seperti glukosa, bahan buangan seperti urea serta gas respirasi. Fungsi dia, nutrien adalah penting untuk tenaga, pertumbuhan dan pengekalan kesihatan. Okey, bahan buangan ialah bahan toksik yang perlu disingkirkan daripada badan. Dan ketiga, gas oksigen diperlukan dalam respirasi sel. Okey, last sekali komponen yang keempat, hormon dan enzim. Hormon mengawal aktiviti fisiologi dalam badan. Enzim pula terlibat dalam proses metabolisme sel. Okey, ini merupakan ciri-ciri dan fungsi sel darah. Kita lihat dulu sel darah merah. Okey, eritrosit. Ciri-ciri dia mempunyai membran plasma yang kenyal. Okey, membran plasma yang kenyal. Kemudian dia berbentuk dui cekung. Anak cuba lihat bentuk dia. Kalau ini pandangan sisi, dia macam lekuk di tengah dia ni. Okey, ini pandangan atas. Pandangan atas ni dia macam lekuk ni. Okey. Kemudian kenapa dia berbentuk dui cekung? Okey, ini dipanggil dui cekung Kenapa dia berbentuk dui cekung? Ini sebab dia untuk membolehkan GLP per A yang besar bagi pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Okey. Sel darah merah ni tak mempunyai nukleus. Okey, pada peringkat matang. Okey, pada peringkat matang dia tak ada nukleus. Supaya banyak hemoglobin dapat dimuatkan dalam sel darah merah ni. Maknanya dalam sel darah merah ada hemoglobin. Hemoglobin ni sejenis protein yang mengangkut oksigen. Jadi bila banyak hemoglobin yang boleh dimuatkan dalam sel darah merah, maka banyaklah oksigen dapat diangkut. Okey, dihasilkan dalam sumsum tulang. Okey, sel darah merah ni dihasilkan dalam sumsum tulang. Dekat mana sumsum tulang? Okey, di sternum. Okey, di tulang rusuk. Itu ada sumsum tulang. Boleh hidup bagi tempoh 120 hari dan dia akan dimusnahkan dalam hati ataupun limpa melalui proses fagositosis. Cikgu sebut limpa bukan limfa. Limpa ni sejenis organ. Okey, seterusnya fungsi dia, setiap eritrosit mengandungi hemoglobin iaitu pigmen merah, pigmen protein yang berwarna merah yang menyebabkan darah berwarna merah. Hemoglobin mengandungi kumpulan hem. Apa maksud kumpulan hem ni? Kumpulan hem mengandungi atom ferrum yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Jadi hemoglobin akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin dalam keadaan tekanan separa oksigen yang tinggi. Oksihemoglobin akan membebaskan oksigen di tisu atau sel apabila tekanan separa oksigen adalah rendah. Okey, nanti yang awak bincang semasa respirasi tu kan, ada tekanan separa oksigen, tekanan separa karbon dioksida. Jadi, tekanan separa oksigen rendah, dia akan menyebabkan oksihemoglobin akan membebaskan oksigen ke tisu ataupun sel. Okey, seterusnya kita pergi kepada platelet. Okey, platelet terhasil daripada serpihan ataupun cebisan sitoplasma sel yang berasal daripada sumsum tulang. Ini platelet. Okey, fungsi dia, sebelum tu, tempoh hayat platelet kurang daripada seminggu. Okey, fungsi dia terlibat dalam proses pembekuan darah. Okey, terlibat dalam proses pembekuan darah. Yang ketiga, leukosit iaitu sel darah putih. Okey, ciri dan fungsi dia berbentuk tidak tetap dan berubah-ubah. Okey, mempunyai nukleus. Sel darah merah tak ada nukleus kan? Okey, sel darah putih ada nukleus.
Tidak mempunyai hemoglobin. Dihasilkan dalam sumsum tulang. Tempoh hayat kurang dari 5 hari. Leukosit boleh meresap keluar dari liang kapilari dan melawan patogen dalam bendalai tisu. Terbahagi kepada 2 jenis iaitu granulosit, iaitu dia ada bergranul, dan agranulosit yang tidak bergranul. Okey? Granulosit termasuklah neutrofil, eosinofil dan basofil. Manakala agranulosit termasuklah limfosit dan monosit. Tengok dulu granulosit. Okey? Granulosit. Yang pertama neutrofil. Nukleus terdiri daripada 2 hingga 5 cuping. Maksudnya granulosit kan dia bercuping kan? Dia ada 5 cuping. 2 hingga 5 cuping. Okay, fungsi neutrofil menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Okay, dia boleh menghasilkan pseudopodium, okay, iaitu kaki palsu. Okay, dia akan melingkari sel yang mati ataupun bakteria, kemudian dia digest lah. Itu dikenal sebagai fagositosis. Kedua, eosinofil. Eosinofil, nukleus terdiri daripada 2 cuping. Memanglah granulosit memang ada cuping kan. Okay. Membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas alergik. Okay. Ini eosinofil. Basofil. Bilangan basofil paling rendah dalam darah. Dia mengandungi heparin untuk mencegah pembekuan darah. Okey, dia ada heparin. Sikit sangat basofil. Bahaya kalau basofil banyak-banyak. Dia akan menyebabkan heparin yang banyak, maka darah kita cair lah. Okey, bahaya kalau darah cair. Pekat pun bahaya juga. Jadi sebab itulah basofil ni dia ada sikit je. Okey, basofil yang mengandungi heparin. Okey, seterusnya granulosit tak ada granul. Kita tak ada cuping. Okey. Jadi mempunyai nukleus yang sangat besar dengan sitoplasma yang sedikit, menghasilkan antibodi untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan, juga menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria atau virus. Okey, ni fungsi limfosit. Okey, antibodi ni menghasilkan antibodi. Monosit pula leukosit yang paling besar. Tadi limfosit yang besarnya nukleus. Monosit ialah leukosit yang paling besar. Nukleus dia berbentuk bujur. Okay, fungsi dia menelan bakteria ataupun sel mati secara fagositosis. Okay, cikgu teruskan lagi kepada salur darah manusia. Okay, ada 2 salur darah, 3 salur darah. Ini arteri. Okay, yang ini vena, yang ini kapilari. Okay, ini kapilari. Darah ni anak panah warna kuning ni dalam arteri ni, maksudnya darah masuklah dalam arteri. Darah masuk dalam arteri. Kemudian yang warna kuning ni yang dekat bahagian warna biru ni keluar daripada vena. Itu maksud dia keluar daripada vena. Okey, seterusnya kita lihat hubungan antara arteri, kapilari dan vena. Okey. Arteri ialah salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi ke tisu. Okay? Darah dalam arteri mengalami tekanan tinggi kerana tindakan mengepam jantung. Aorta ialah arteri utama yang meninggalkan jantung. Arteri mengembang apabila menerima darah yang keluar dari jantung. Jadi, dinding arteri yang kenyal menghalang arteri daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi yang mengalir melaluinya. Arteri bercabang menjadi salur kecil yang disebut arteriol.
Apabila sampai ke tisu badan, arteriol terus bercabang dan berakhir dengan kapilari. Himpunan kapilari disebut jaringan kapilari. Okey, arteri, aorta, arterio. Ini merupakan arteri. Okey, seterusnya kapilari darah. Kapilari darah ialah salur darah yang berdinding nipis, hanya setebal satu sel. Bermakna proses resapan boleh berlaku dengan cekap di situ. Kapilari darah membenarkan pertukaran gas berlaku antara darah dan sel melalui resapan. Okay, sebab dia setebal satu sel, dia boleh meresap dengan mudah. Nutrien, bahan buangan dan hormon meresap melalui kapilari darah. Okay, vena pula. Kapilari-kapilari bercantum semula membentuk salur yang lebih besar iaitu venul. Venul bercantum membentuk vena, di mana vena akan mengembalikan darah kembali ke jantung. Vena cava ialah vena utama yang membawa darah terdioksigen, darah yang kaya dengan karbon dioksida, kembali ke jantung. Perbezaan antara kapilari, arteri dan vena kita akan lihat dalam jadual 10.4 nanti. Ini dia. Perbezaan antara arteri, kapilari dan vena. Okay, kita ada ada 4 ciri. Kita lihat dari segi dinding, lumen, injap, tekanan darah dan juga arah aliran darah. Tengok arteri, dinding tebal, berotot dan kenyal. Sebab itulah cikgu cakap tadi kan, sebab dia di jantung kan, dia mengepam darah. Dia pergi ke arteri, dia perlu dinding yang tebal dan otot yang kenyal lah sikit. Okay, ini lumen. Okay, ini yang kenyal ni. Ini dinding. Okay, seterusnya kapilari, dinding dia setebal satu sel, tak berotot dan tak kenyal. Ni dinding setebal satu sel untuk memudahkan proses resapan berlaku. Vena, dinding nipis, kurang berotot dan kurang kenyal. Okey, kurang kenyal. Nak banding dengan arteri. Dari segi lumen, ni lumen kita tengok kat sini pun dah tahu. Lumen bagi arteri kecil. Lumen bagi kapilari sangat kecil, tapi vena besar. Ini vena besar. Injap. Tiada injap kecuali injap sabit di pangkal aorta dan di pangkal arteri pulmonari. Kapilari tiada. Vena mempunyai injap untuk mengekalkan aliran darah sehala. Okey, vena. Tekanan darah. Untuk arteri tinggilah sebab jantung yang mengepam darah kan ke seluruh badan. Okey, kapilari rendah. Kalaulah tekanan darah dalam kapilari itu tinggi, pecahlah sebab dia setebal satu sel. Vena pula sangat rendah. Okey, vena sangat rendah. Arteri dari jantung ke seluruh badan. Aliran darah dari jantung ke seluruh badan. Sebab itulah dia punya gentian dia kenyal, dinding dia tebal. Okay? Dia perlu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh badan dan jantung yang mengepam darah tu keluar daripada arteri. Kapilari dari arteri ke vena. Arteri ke vena. Vena pula dari seluruh badan ke jantung. Okey, dari seluruh badan ke jantung. Sebab itulah tekanan dia rendah. Kalau tekanan tinggi, jantung pula pecah. Okey, seterusnya. Ini dia gambar foto mikroskop elektron pengimbas menunjukkan keratan rentas arteriol. Okey, ini ada lumen kat sini. Ini eritrosit. Okey, ini tisu penghubung. Okey, kita lihat yang cikgu sebut tadi kan. Seterusnya, praktis formatif 10.2. Apakah fungsi injap bikuspid? Injap bikuspid berfungsi menghalang pengaliran balik darah ke atrium kiri apabila ventrikel kiri mengecut. Injap yang mempunyai 2 cuping. Okey. Terangkan mengapa sesetengah individu yang menderma darah berasa mual dan pitam sebaik sahaja menderma darah. Mengapakah sesetengah penderma darah perlu mengambil pil Ferrum? Selepas menderma darah,
Darah yang berkurangan dalam badan, terutamanya di bahagian otak, boleh menyebabkan seseorang berasa mual dan pitam. Maknanya darah dalam otak berkurangan. Jadi orang itu akan berasa mual dan pitam. Jadi penderma akan diberi ferrum kerana ferrum diperlukan untuk membina hemoglobin. Okey, ketiga, nyatakan dua perbezaan antara struktur eritrosit dan leukosit. Eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih. Okey, sel eritrosit berbentuk dui cekung dan tak ada nukleus. Manakala sel leukosit mempunyai bentuk yang tak tetap dan mempunyai nukleus. Nombor 4. Terangkan mengapa ventrikel kiri mempunyai dinding berotot yang lebih tebal daripada ventrikel kanan. Ventrikel kiri perlu mengepam darah ke seluruh badan. Okey, sebab tu dia tebal. Okey, melalui aorta. Tapi dinding berotot yang lebih tebal akan menghasilkan daya pengecutan yang lebih kuat. Sampai di sini dahulu untuk bahagian 1 bab 10. Kita jumpa lagi dalam bahagian yang seterusnya dalam bab 10 di lain masa. Sekian, terima kasih.